Assalamualaikum, nama saya Nur Hamidah, matrik nombor CN190177. Berikut merupakan PSN satu saya yang bertajuk mereka bentuk sebuah paket OKU pintar menggunakan IoT. Okey, untuk bab satu pengenalan bagi kajian saya adalah tempat letak kenderaan, iaitu singkatannya TLK, di mana merupakan ruang khas untuk meletak kenderaan. Dan TLK ini juga menyediakan kemudahan seperti yang dinyatakan dan yang termaktub di dalam garis panduan tempat letak kenderaan 2018. Jadi, majoriti di Malaysia kenderaan yang paling tinggi adalah kelas 1, iaitu kereta sebanyak 61.4% mengikut statistik Road Traffic Volume Malaysia 2017. Jadi, kajian saya adalah memfokuskan tempat letak kereta OKU, di mana saiz tempat letak kereta OKU ini lebih besar daripada parking biasa, seperti gambaran di sebelah kanan. Tempat letak kereta OKU ini mestilah memenuhi yang ditetapkan oleh Malaysia Standard. Okey, bagi latar belakang kajian adalah petak parking OKU mestilah berhampiran dengan bangunan di mana tidak boleh melebihi 50 meter. Jadi, melalui akta yang ditetapkan oleh UBS 1984 adalah mewajibkan semua bangunan awam untuk menyediakan kemudahan khas untuk OKU. Dan seperti jadual yang di bahagian kiri menunjukkan, dapat disimpulkan setiap 25 petak parking biasa mestilah menyediakan satu ruang khas tempat letak kereta OKU mengikut garis panduan tempat letak kenderaan 2018. Bagi penyertaan masalah pula adalah isu berkaitan dengan penyalahgunaan parking OKU. Jadi, mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan JKT setakat 2 Jun 2020, sebanyak 17,539 kes melibatkan penyalahgunaan tempat letak kereta OKU di Malaysia telah dilakukan. Jadi, golongan OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM adalah sedikit daripada anggaran 4.8 juta populasi OKU di Malaysia. Kerajaan menyarankan OKU untuk mendaftar dan menyediakan banyak kemudahan kepada mereka. Banyak pihak cuba mengatasi masalah penyalahgunaan tempat letak kereta OKU ini mengadakan kempen. Walaupun banyak kempen kesedaran dilaksanakan, namun masih terdapat lagi penyalahgunaan parking OKU. Populasi di negara semakin meningkat dan tempat letak kenderaan semakin terhad disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi. Oleh itu, permintaan tempat letak kereta semakin meningkat dan menjadikan setengah individu itu cenderung melanggar peraturan dan hak orang lain, terutamanya golongan OKU. Secara amnya, reka bentuk produk ini adalah bertujuan untuk menerapkan konsep manusia pengguna di mana memudahkan golongan OKU untuk parking. Antara objektif utama kajian adalah: pertama, mereka bentuk sistem tempat letak kereta orang kurang upaya pintar. Kedua, membina sistem tempat letak kereta orang kurang upaya pintar. Ketiga, menguji keberkesanan prototipe yang telah dibina. Okey, skop kajian adalah mengkaji berkenaan dengan penyalahgunaan parking OKU oleh orang awam. Mereka bentuk sebuah prototipe yang berfungsi untuk mengesan identiti sama ada pengguna tersebut OKU ataupun tidak. Dengan adanya sistem ini, memudahkan golongan OKU untuk menggunakan parking tersebut. Melalui kajian yang dijalankan, jangkaan keputusan kajian yang diperolehi adalah: pertama, dapat menghasilkan sebuah prototipe sebab parking OKU dengan menggunakan aplikasi khas untuk diakses oleh golongan OKU. Dan kedua, dengan adanya sistem ini, ada titik OKU menggunakan parking tersebut dapat dikenal pasti dengan mudah. Okey, bab 2 adalah kajian literatur, adalah kajian mengenai kemudahan parking OKU oleh pengguna OKU, di mana TLK tersebut mestilah berhampiran dengan pintu masuk utama ke dalam bangunan. Bagi pihak pengurusan pula bertanggungjawab terhadap semua kelengkapan di dalam bangunan, dan keselamatan parking OKU pula adalah kemudahan yang khusus supaya dapat memudahkan perjalanan golongan OKU ke dalam bangunan. Bagi isu semasa yang dihadapi oleh pengguna OKU adalah diambil melalui kereta akbar. Salah satu isu yang berlaku adalah masyarakat tidak berhati dengan kemudahan OKU, kurangnya kesedaran sivik, dan akhir sekali sikap mementingkan diri sendiri. Jadi, berdasar masalah yang dihadapi, terdapat beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan berkaitan dengan parking, iaitu: pertama, parking OKU pintar menggunakan RFID. Ini menggunakan mengimbas stiker OKU bagi membolehkan mereka menggunakan parking tersebut. Dan sekiranya mereka mahu keluar dari tempat letak kereta, mereka perlu mengimbas kad OKU dan palang akan dinaikkan dan ditutup secara automatik ke bawah jika kereta ingin keluar. Kedua, sistem tempat letak kereta pintar berasaskan RFID, di mana sistem kenderaan ini dilekatkan dengan tag RFID. Jumlah akan dikira berdasarkan catatan masa yang dikeluarkan ditunjukkan
ke dalam akaun pengguna. Dan akhir sekali, inisiatif yang telah dilaksanakan terhadap parking OKU di mana mereka bentuk sistem penggera di TLK OKU. Bahagian bab 3 adalah metodologi yang dijalankan untuk mencapai objektif kajian PSM1. Jadi di bahagian kanan menunjukkan jalan kerja bagi menghasilkan prototipe TLK OKU ini. Pertama adalah kajian yang dijalankan dengan analisa dan keperluan pengesahan di mana mengkaji kajian analisa pasaran untuk kemudahan yang disediakan oleh TLK OKU. Bahagian reka bentuk produk adalah untuk mencapai objektif 1 di mana mereka bentuk produk. Mereka bentuk produk ini terdiri daripada reka bentuk industri bagi penghasilan prototipe yang Wi-Fi ini memberi peranan untuk mengesas sama ada pengguna tersebut mempunyai aplikasi khas ataupun tidak dan dilengkapi dengan penderi inframerah untuk mengesas sama ada kenderaan masuk di TLK ataupun tidak. Kemudian mereka bentuk antara muka pelanggan di mana cara prototipe ini bekerja dengan menggunakan aplikasi khas. Aplikasi khas ini dicipta untuk digunakan oleh golongan OKU yang berdaftar secara sah untuk mengakses identiti mereka. Ketiga, reka bentuk elektronik iaitu cara produk bekerja seperti dicatat alih di bahagian kanan ini. Dan proses prototipe ini berfungsi bermula dengan kenderaan masuk di tempat parking OKU dan sensor IR iaitu penderi inframerah akan mengesan kehadiran objek iaitu kenderaan. Kemudian aplikasi khas memberi peranan mengikut gelombang Wi-Fi. Kemudian ia menghantar isyarat kepada kontrol Arduino sebagai pusat kawalan sekiranya OKU itu mempunyai aplikasi khas. Jadi mereka boleh parking di tempat tersebut dengan mudah. Dan sekiranya pengguna tidak mempunyai aplikasi khas iaitu penyalahgunaan parking OKU, kontrol Arduino akan memberi isyarat kepada buzzer penggera supaya mengeluarkan bunyi dan dalam masa yang sama akan menghantar isyarat kepada admin. Gambaran situasi ada di bahagian kanan atas dan reka bentuk pendawaian antara muka pula adalah memastikan prototipe itu berfungsi selepas digunakan dan gabungan keempat-empat tersebut maka terhasillah reka bentuk pilihan. Bagi mencapai objektif ketiga adalah menguji kajian prototipe yang terbagi kepada dua ujian iaitu ujian fungsi menguji sama ada dapat mengesat objek ataupun tidak. Ujian keberkesanan adalah menentukan keberangkalian sama ada palsu ataupun benar. Jadi, jangkaan keputusan kajian adalah menguji masa sensor itu bertindak dan membuat survey kepada golongan OKU sama ada prototipe ini berkesan ataupun tidak. Okey, jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.